Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Arif dalam 15 minit MMTV edisi 10 November 2022. Berita baik buat rakyat Malaysia apabila bantuan keluarga Malaysia BKM Fasa 4 akan dikreditkan ke dalam akaun bank penerima secara berperingkat bermula 15 November depan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pembayaran bernilai 2.1 bilion ringgit itu bakal memanfaatkan seramai 5.2 juta penerima yang terdiri daripada penerima sedia ada, kategori isi rumah dan warga emas, bujang serta yang tiada pasangan. Tambah beliau lagi, keputusan mempercepatkan pembayaran BKM Fasa 4 daripada Disember 2022 kepada November 2022 adalah bagi membantu penerima untuk menghadapi monsun timur laut yang dijangka bermula pada pertengahan bulan ini. Semakan status pembayaran boleh dibuat mulai 15 November ini dan maklumat lanjut berkaitan pembayaran boleh dirujuk di portal rasmi BKM. Pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan keputusan untuk mencalonkan Khairi Jamaluddin Abu Bakar di Parlimen Sungai Buloh dibuat selepas Menteri Kesihatan itu membuat permintaan untuk bertanding di kerusi berkenaan. Ahmad Zahid berkata keputusan itu mencalonkan beliau di kerusi Sungai Buloh pada PRU15 merupakan hasrat Khairi sendiri. Sementara itu, ketika ditanya mengenai hasrat Khairi Jamaluddin untuk menjadi Perdana Menteri suatu hari nanti, Ahmad Zahid bagaimanapun enggan memberi ulasan lanjut berhubung kenyataan tersebut. Bagaimanapun beliau memberi gambaran bahawa hasrat tersebut tidak akan tercapai dalam masa terdekat. Nama Khairi Jamaluddin makin menjadi bualan selepas menyuarakan hasrat untuk memimpin UMNO sekaligus menjadi Perdana Menteri suatu hari nanti. Menyentuh isu itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang juga calon Barisan Nasional di Parlimen Titiwangsa berkata, tiada masalah untuk KJ menjadi Perdana Menteri sekiranya mendapat sokongan ramai. Namun tumpuan semasa untuk memenangi kerusi Parlimen Sungai Buloh adalah lebih utama. Isu berkenaan mula tercetus kemarin apabila KJ yang juga Menteri Kesihatan menyatakan hasrat memimpin UMNO dan menjadi Perdana Menteri suatu hari nanti selain yakin mencapai sekiranya beliau berjaya menawan kerusi Parlimen Sungai Buloh. Parlimen berkenaan kali ini menyaksikan pertembungan 7 penjuru antara BN, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Parti Rakyat Malaysia PRM, Pejuang serta 2 calon bebas. PAS berpandangan tiada keperluan untuk barisan kepimpinannya mengisytiharkan harta. Naib Presiden PAS Ahmad Amar Nid Abdullah berkata, pihaknya juga khawatir perbuatan itu akan memberi kesan negatif selain mengakui bahawa kepimpinan PAS kebanyakannya tidak berharta. Tambah beliau lagi, tindakan mendedahkan harta boleh memberi impak dan implikasi negatif sekiranya masyarakat mengetahui seseorang pemimpin itu mempunyai wang dan harta yang banyak. Justru itu, kepimpinan PAS mengambil tindakan tidak berbuat demikian kerana malu berbanding individu lain yang mempunyai harta berjuta-juta. Selepas Selangor dan Negeri Sembilan, Pulau Pinang juga turut mengisytiharkan cuti umum pada 18 November ini bagi membolehkan pengundi pulang ke negeri masing-masing untuk mengundi. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow memaklumkan cuti khas itu adalah untuk memberikan kemudahan dan galakan kepada penduduk Pulau Pinang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Sebelum ini, Selangor dan Negeri Sembilan mengisytiharkan 18 November sebagai hari kelepasan am negeri bagi membolehkan warga luar bandar pulang ke negeri masing-masing untuk mengundi. Kesemua 3 negeri itu dipimpin oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuk memilih tidak dibubarkan Dewan Undangan Negeri sekaligus tidak menjalankan pilihan raya negeri serentak dengan PRU15 kali ini. Majikan sektor swasta tidak dibenarkan mengenakan penalti atau memotong gaji pekerja yang tidak hadir bekerja kerana mengundi pada 19 November ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, mana-mana majikan yang tidak mematuhi peruntukan di bawah subsection 25/1 Akta 5 boleh didakwa dan didenda RM5,000 atau penjara setahun jika sabit kesalahan.
Pihaknya menggesa semua majikan dalam sektor swasta untuk memberikan kebenaran kepada pekerja bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Tambah beliau lagi, pemberian time off boleh diberikan kepada pekerja yang mengundi di kawasan berhampiran, manakala mereka yang mengambil masa untuk ke pusat pengundian masing-masing dibolehkan mengambil kelepasan berganti atau cuti tahunan yang perlu diberikan oleh majikan. Sebelum ini, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX mencadangkan supaya kerajaan mengisytiharkan cuti khas pada 18 November iaitu sehari sebelum PRU15. Yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad. Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Putusan Malaysia dan juga Kosmos. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Korang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmo Online. Tindakan 3 lelaki termasuk remaja menyerang pemandu ambulans yang sedang membawa pesakit wanita di sebuah pasaraya membawa padah apabila ditahan semalam. Ketiga-tiga suspek berusia 17 hingga 35 tahun itu ditahan kira-kira pukul 11 malam sekitar daerah Kuala Selangor. Ketua Polis Daerah Kuala Selangor, Superintendent Ramli Kasa berkata, penangkapan itu dibuat susulan terdapat satu laporan polis daripada seorang penolong pegawai perubatan Hospital Tanjung Karang. Katanya, laporan mendapati kejadian berlaku kira-kira pukul 9 malam Isnin lalu apabila seorang pemandu ambulans diserang ketika membawa dan memindahkan seorang wanita yang cedera di sebuah pasaraya ke ambulans. Jelas beliau, kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Kita beralih ke berita antarabangsa. Syarikat induk Facebook Meta Inc. memecat lebih 11,000 pekerja berikutan penurunan pendapatan yang teruk. Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg kemarin memaklumkan bahawa pekerja terlibat akan menerima gaji dan syarikat akan membayar kos penjagaan kesihatan selama 6 bulan. Zuckerberg memohon maaf dan pengumuman itu dibuat selepas langkah serupa dilaksanakan oleh Twitter apabila pemilik baharu syarikat itu berusaha membaik pulih platform media sosial berkenaan. Keputusan itu dibuat akan menjadi pemotongan belanjawan pertama dalam sejarah Facebook dan menurut pakar, sebab utamanya berpunca daripada kegagalan projek Metaverse. Selain daripada pemberhentian pekerja, Meta juga melanjutkan pembekuan pengambilan pekerja yang dijalankan sejak 23 Mac lalu dalam usaha untuk menjadi organisasi yang lebih ramping. Bertemu kembali. Kelompok terkaya di China tahun ini mengalami kemerosotan nilai kekayaan pada tahap paling tinggi dalam tempoh lebih 2 dekad. Kemerosotan itu didorong oleh konflik peperangan di Ukraine, dasar sifar COVID-19 yang dilaksanakan Beijing serta kejatuhan pasaran saham tanah besar dan Hong Kong. Menurut senarai kaya hurun, satu indeks yang menyenaraikan individu terkaya di China dengan nilai kekayaan bersih minimum 692 juta US dollar, hanya 1,305 orang mencapai tahap itu pada tahun 2022. Jumlah berkenaan turun 11% berbanding tahun lalu. Bilangan individu dengan kekayaan 10 bilion US dollar atau 47.16 bilion ringgit pula turun sebanyak 29 hingga 56 orang. Manakala bilangan bilioner dolar menurun sehingga 239 orang kepada 946 tahun ini.
Laporan Jabatan Perangkaan Malaysia menjelaskan hasil sektor perkhidmatan pada suku ketiga 2022 melonjak sebanyak 32.3% kepada 517.4 bilion ringgit. Menurutnya, bilangan pekerja sektor perkhidmatan berjumlah 3.8 juta orang meningkat 161,000 atau 4.4% tahun ke tahun. Jelasnya, gaji dan upah yang dibayar juga mencatatkan peningkatan sebanyak 2.1 bilion atau 8.7% tahun ke tahun. Sementara pada suku ketiga, bayaran gaji dan upah meningkat 1.2% kepada 26.2 bilion ringgit. Jumlah hasil segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan meningkat 33.4% kepada 417.8 bilion ringgit berbanding suku tahun ketiga 2021. Kita beralih ke berita ekonomi. Jumlah jawatan sektor ekonomi pada suku ketiga 2022 meningkat sebanyak 3.2% atau 269,800. Jabatan Perangkaan Malaysia memberitahu jumlah tersebut meningkat kepada 8.68 juta berbanding 8.41 juta suku sama tahun sebelumnya. Manakala jumlah jawatan diisi adalah 8.48 juta atau 97.8%. Jumlah itu melepasi paras pra-pandemik sekaligus menunjukkan tanda pemulihan dalam pasaran buruh negara. Dari segi peratus sumbangan mengikut kategori kemahiran pula, jawatan dalam kategori separuh mahir mencatatkan sumbangan tertinggi sebanyak 62.3% atau 5.41 juta. Diikuti kategori mahir iaitu 2.16 juta, manakala 1.11 juta atau 12.8% jawatan adalah dalam kategori berkemahiran rendah. Mengikut aktiviti ekonomi, lebih separuh daripada jawatan dan jawatan diisi pada suku dilaporkan adalah dalam sektor perkhidmatan masing-masing sebanyak 4.5 juta dan 4.47 juta. Kita ke berita sukan. Lee Zijia bakal berentap dalam kejohanan badminton terbuka Australia yang akan berlangsung pada 15 hingga 20 November depan. Menurut pengurusnya, Zijia juga kini giat berlatih dalam pemburuan gelaran kedua tahun ini selepas cemerlang menawan terbuka Thailand. Sebelum ini, Zijia terpaksa menarik diri pada terbuka Hailo di Jerman pada awal bulan ini kerana mendapat perkhabaran mendukacitakan mengenai pemergian datuknya. Pemain berusia 24 tahun itu sebelum ini hampir lagi menambah koleksi kejuaraan di terbuka Denmark namun terpaksa akur di tempat kedua di belakang pemain Cina Shi Yuqi dalam perlawanan akhir. Tidak cukup dengan itu, pada pusingan pertama terbuka Perancis, Zijia turut dikejutkan dengan kekalahan di tangan pemain Indonesia Cesar Rutavito. Baiklah saudara, sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 11 November 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Arif. Assalamualaikum dan salam sejahtera.